Tak main sumpah, Anwar cabang Muhyiddin dedah aset. Dakwa muflis moral, Anwar zaman MB Kedah 10 juta ringgit. Apa dah berlaku? Tiba-tiba tulis mesej KJ Kutub Tomat dan Ismail. Bengang SPRM serbu info, Rafizi Ugut Ketua SPRM. Muhyiddin dakwa Pakatan Harapan bawa agenda Yahudi untuk ambil alih Malaysia. Muhyiddin Yassin perlu disiasat berkaitan aset yang dimilikinya walaupun pengerusi Perikatan Nasional itu sedia bersumpah dan menafikan tidak pernah mengambil wang kerajaan ketika menjadi Perdana Menteri, kata Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Berucap di hadapan 500 orang di ceramah di Sungai Buloh, Anwar berkata, sumpah sahaja tidak mencukupi kerana ia melibatkan isu tadbir urus dan integriti. Hari ini dikata disumpah dia tak ambil duit kerajaan. Ini Muhyiddin, soal negara, soal tata kelola negara, soal governance. Sumpah tak makan, kena siasat. Berapa harta kamu ada? Ini senang, semua sikit-sikit sumpah, katanya. Anwar merujuk kepada dakwaan bahawa Muhyiddin meluluskan perbelanjaan 500 bilion ringgit semasa pandemik COVID-19 ketika dia masih Perdana Menteri. Terdahulu Ketua Menteri Melaka Adli Zahari berjanji Pakatan Harapan akan menjalankan siasatan terperinci berhubung dakwaan itu sekiranya membentuk kerajaan. Dalam responsnya, Muhyiddin berkata dia berani bersumpah bahawa semua perbelanjaan kerajaan ketika pandemik COVID-19 diuruskan mengikut dasar perolehan dan peraturan. Wallahi, saya boleh bersumpah 1 sen pun tak ada duit kerajaan yang saya belanjakan kecuali untuk rakyat dan dibuat ikut peraturan keuangan sedia ada, katanya di petik bernama. Dalam pada itu, Anwar juga menyasarkan serangannya kepada Menteri Kesihatan yang juga calon Barisan Nasional di Sungai Buloh, Khairi Jamaluddin. Katanya Khairi juga pernah menganggotai Kabinet Muhyiddin dan kementeriannya turut terlibat dalam kontrak yang diluluskan Muhyiddin. KJ nak reform UMNO, saya dulu timbalan Presiden, pernah tak boleh reform. Kalau nak reform, orang baik boleh reform, katanya. Anwar juga menegaskan Khairi belum memberikan penjelasan mengenai beberapa isu kontroversi membabitkan perolehan vaksin dan kontrak MySejahtera. Kamu juga sebahagian daripada sistem rasuah dan busuk. KJ nak reform UMNO, silakan. Jangan guna rakyat di Sungai Buloh, kata Anwar. Pegom yang bertindak bagi pihak Presiden PKR Anwar Ibrahim menuntut ganti rugi daripada Ketua PAS Kedah Muhammad Sanusi Makno kerana didakwa memfitnahnya melalui ucapannya di Tambun Perak pada 13 November. Antara lain, Anwar yang juga calon Pakatan Harapan bagi Parlimen Tambun menuntut Sanusi menarik balik dan memohon maaf tanpa syarat atas kenyataannya dan membayar ganti rugi 10 juta ringgit serta yuran guaman. Surat tuntutan yang dihantar melalui firma guaman SN Partners mengatakan jika tiada balasan diterima daripada Sanusi dalam tempoh 3 hari, mereka mempunyai arahan untuk memulakan prosiding undang-undang terhadapnya. Dalam ucapannya di Tambun, Sanusi mengungkit sabitan Anwar atas tuduhan liwat dan salah guna kuasa dengan mengatakan Anwar muflis moral. Melalui surat tuntutan itu, Pegom Anwar mendakwa ucapan Sanusi adalah fitnah dengan menggambarkan Anwar antara lain sebagai korup, manipulatif, tidak berprinsip, cenderung berkelakuan sosang dan bukan Muslim yang baik. Pihak kami telah diarahkan oleh anak guam kami untuk menegaskan bahawa pengampunan penuh telah pun diberikan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan kepada anak guam kami pada atau sekitar 16 Mei 2018 yang mempunyai efek perundangan untuk membersihkan kesemua rekod jenayah dan sabitan lampau semenjak 1998 sehingga 2018. Namun demikian, tanpa mengambil kira pengampunan penuh tersebut telah diberikan, kamu telah bertindak dengan pengetahuan penuh mengenai pengampunan penuh tersebut untuk mengungkap dan atau menerbitkan dan atau menyebabkan penerbitan semula perkataan-perkataan memfitnah dan penerbitan memfitnah tersebut, dan dalam berbuat demikian, kamu telah mencemarkan dan mengejek pengampunan penuh yang telah diberikan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan telah melakukan penghinaan terhadap institusi Raja-Raja Malaysia, kata surat tuntutan itu. Surat itu juga menuduh Sanusi mengaibkan kuasa agung dan mencabar proses dan keputusan pengampunan penuh yang boleh menjadi kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Calon Barisan Nasional bagi Parlimen Sungai Buloh, Khairi Jamaluddin, menafikan ada memberikan pesanan berunsurkan kutukan terhadap Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, dan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Khairi berkata, mesej itu adalah fitnah semata-mata. Malah satu laporan akan dibuat beliau kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Fake, tidak benar. Tak perlu sebar fitnah black ops. Source, trust me bro. Macam ni laporan polis dan SKMM akan dibuat, termasuk terhadap akaun Dr. Bigger Boss ini. Ciap beliau.
Awal hari ini tular mesej dalam aplikasi WhatsApp mengenai beberapa mesej yang didakwa dihantar Khairi. Dalam mesej itu, mesej berkenaan berkisar tentang perbualan seorang individu dengan bos KJ. Ia tertera ayat, "Destroy him in Rembau. You jadi polsek nanti bila I jadi PM. All I need is 5 years. Sabri is useless and will fall. STPM, I will take over and I will appoint you and those selected few who have proven their loyalty to PMO." Tulis pesanan berkenaan. Tangkap layar itu dimuat naik pelayar Twitter 13 jam lalu. Bagaimanapun status berkenaan sudah dipadamkan. Berang dengan serbuan SPRM ke atas Invoke, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli memberi amaran kepada Ketua Pesuruhjaya Azam Baki bahawa Pakatan Harapan mencarinya pula berhubung skandal pegangan sahamnya. Sebelum ini, jika gabungan itu memenangi pilihan raya umum ke-15 Sabtu ini. Bercakap pada ceramah Mega Pakatan Harapan di Johor Bahru, Rafizi berkata SPRM mesti berdepan dengan mahkamah terlebih dahulu berhubung serbuan ke atas syarikatnya Invoke Solution Sedia Berhad. Lepas menang pilihan raya, kami cari Azam Baki, insya-Allah. Saya tahu Azam Baki tengok ni. Saya harap bila Pakatan Harapan menang, bila kami cari kamu jangan salahkan adik kamu sekali lagi. Katanya pada kira-kira 1,000 hadirin. Disember lalu, Ahli Parlimen Sungai Buloh Arsi Varasa memfailkan usul tergempar meminta Dewan Rakyat membahaskan dakwaan pemilikan hampir 2 juta saham Azam dalam sebuah syarikat tersenarai awam antara April 2015 dan Mac 2016 semasa berkhidmat sebagai pengarah siasatan SPRM. Pada Januari lalu, Azam berkata dia telah memaklumkan kepada Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah SPRM bahawa saham itu dibeli oleh adiknya yang meminjam namanya dan dia yakin dirinya tidak melakukan sebarang kesalahan. Pendedahan itu mencetuskan siasatan Suruhanjaya Security yang akhirnya tidak menemui bukti perdagangan proksi kerana Azam mempunyai kawalan ke atas akaun dagangannya sendiri. Rafizi berkata dia pada mulanya tidak mahu campur tangan dalam serbuan pertama SPRM di Invoke pada Selasa lalu, tetapi peguam kemudiannya ditugaskan selepas tuntutan lanjut dibuat untuk dokumen yang mengandungi maklumat sulit milik pelanggan Invoke. Katanya SPRM mesti mendapatkan perintah daripada mahkamah atas permintaan untuk merampas dokumen yang dilindungi oleh klausa kerahsiaan. Bagi waran yang membolehkan SPRM sita apa-apa, tahan siapa-siapa, ini namanya buli. Tak cukup dengan semalam, hari ini sambung lagi. Dia ingat dengan buat begitu, saya akan takut. Kamu tahan pekerja-pekerja saya, kamu buli mereka. Kamu tanya bukan-bukan, tak apa. Hari ini aku hantar peguam. Sebab itu hari ini mereka datang peguam kami ada. Kami dah buat keputusan. Kalau kamu nak soal siasat, nak minta dokumen, nak rampas apa-apa, sila ikut undang-undang. Katanya sambil mengulangi bahawa tindakan terhadap Invoke adalah sebahagian daripada taktik ugutan Barisan Nasional pada kempen-kempen terakhir. Dia berkata demikian ketika berkempen untuk penyandang kerusi Johor Bahru Akbar Nasrullah Muhammad Nasir dan calon Pakatan Harapan dari kerusi sekitar, termasuk penyandang Pulai Salahuddin Ayub dan penyandang Pasir Gudang Hassan Karim. Calon Perdana Menteri Pakatan Harapan Anwar Ibrahim menjifatkan Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sebagai tiada modal apabila mengaitkan gabungan itu dengan agenda Yahudi dan Kristian yang mahu mengambil alih Malaysia. Katanya Kristian dan Yahudi sudah menyusup masuk. Tak ada modal lain ke? Komunis, Kristian, Yahudi, kalau merompak tak ada masalah. Saya nak jawab tuduhan itu. Saya tidak defensif, saya tidak apologetik. Kalau anda nak saya memimpin negara ini, saya akan pertahan orang Melayu dan hak Melayu. Saya pertahan orang Cina dan hak Cina. Saya pertahankan orang India dan hak India, Sabah dan Sarawak. Katanya yang dipetik oleh Astro Awani semasa ceramah di Badatul Razak. Pada masa yang sama, Anwar berkata Muhyiddin sudah hilang kelayakan dalam persaingan sebagai Perdana Menteri kerana rekod kehadiran tidak memberangsangkan di Parlimen dan keengganannya untuk mengisytiharkan harta. Bagaimana nak pilih pemimpin? Nak tahu dirasuah atau tidak? Apabila dia tak berani isytihar harta, jangan sokong. Muhyiddin kata dia sudah hantar laporan keuangan bersatu kepada pendaftar pertubuhan. Apa kena-mengena? Saya minta dia isytihar harta. Tak berani sebab ada harta di sini. Ada harta anak, ada harta menantu, ada harta di Australia. Nak jadi pemimpin must come clean. Anda tak rompak, anda tak ambil tanah, tak ambil balak, tak ambil kontrak. Baru rakyat percaya yang anda boleh memimpin, katanya. Pada ceramah Perikatan Nasional pada 16 November lalu, Muhyiddin mengaitkan Pakatan Harapan dengan kumpulan Yahudi dan Kristian yang cuba mengambil alih Malaysia. Bagi saya ini bahaya. Apakah bermakna akan berlaku proses kristianisasi? Kita dah dengar cerita ini bukan? Di Kuala Lumpur dan di Petaling Jaya, kalau ada gereja hari Ahad, ada juga orang-orang Melayu pergi sana. Rupanya dah masuk Kristian. Itu saya tak fikir berkembang dengan pesat sebab sebahagian besar kita adalah orang Islam. Tetapi agenda puak-puak dan kaum-kaum seperti ini adalah niat mereka adalah untuk mengambil alih Malaysia, satu daripada koloni dia.
Itu adalah strategi jangka waktu panjang. Mungkin kita tidak lihat ini pada waktu ini, tetapi mungkin tidak berapa lama lagi kalau kita tidak berhati-hati dan berjaga-jaga, kata Muhyiddin. Bekas Perdana Menteri itu kemudian dikecam kerana kenyataannya dengan Majlis Gereja-Gereja Malaysia CCM menggesa pihak berkuasa supaya bertindak bagi mengelakkan kenyataan seperti itu berulang. Sementara itu, pengerusi DAP Lim Guan Eng berkata, ucapan kebencian tidak pernah menjadi penyelesaian untuk menangani masalah rakyat yang dibelenggu, antaranya gaji rendah, kos sara hidup tinggi serta kekurangan peluang sama rata. Pemimpin PAS yang diketuai oleh presidennya Abdul Hadi Awang telah dikenal pasti oleh Pusat Kewartawanan Bebas CIJ sebagai antara yang menjadi antara individu utama yang menyebar luas naratif bersifat kebencian, tidak boleh bertolak ansur, resis dan memecah belahkan, katanya.